Okey. Kita sebelum ni, bukan minggu lepas lah, sebab minggu ni kamu tak ada kelas, kamu ada tonton live Watikah tu Jadi minggu lepas kita ada buat coding. Cikgu ada suruh kamu cek ralat. Okey, cikgu ada suruh kamu cek ralat pada coding yang diberikan pada muka surat berapa? Muka surat 112. Okey, kamu kena kenal pasti ralat pada muka surat 112. Okey, sebelum tu cikgu suruh kamu tukarkan coding yang menggunakan operator tambahan modulus. Lagi yang apa, baki tu. Okey, jadi hari ni kita buat yang itu dua tu. Okey, dengan kita masuk baju baru lah. Okey, jadi kita tengok dulu. Okey, cikgu buka Tony dulu. Okey, cikgu tak dapat apa-apa maklumat siapa yang buat. Jadi cikgu tak semak lah. Okey. Oh, Faris masuk. Faris dah sihat ke Faris? Mana tadi? Cikgu harap semuanya okey Faris Okey, kita tengok Tony. Okey, ini yang latihan yang pasal input. Okey. Awak kena keluarkan nama Azman, lepas tu kena masukkan A6, B5. Okey, lepas tu kena kira darab, kena kira bahagi. Okey, cikgu tak keluarkan balik soalan dia. Cikgu rasa kamu ingat soalan ni. Okey, sebab cikgu dah bagi sebelum ni. Okey, jadi apa yang cikgu nak kamu buat pada coding ni, segmen kod ini, cikgu nak kita tukarkan guna operator modulus. Cikgu keluar, sekejap, cikgu lupa. Cikgu lupa nak share screen. Kejap screen. Okay, cikgu share screen je Okey. Okey, ini segmen kod tersebut yang kita dah buat sebelum ni. Cikgu dah bagi pun dalam grup. Segmen kod ni, apa yang cikgu nak awak tukarkan beberapa line, okey, menggunakan okey. Ke surat 100. Ni surat 100. Sekejap tengok. Okey, ini pun cikgu dah bagi. Takut ada yang tak ingat. Okey, cikgu nak kamu gunakan ini. Operator modulus. Okey, yang eksponen ni semua tahu. Eksponen ni kuasa dengan floor division. Modulus ni untuk keluarkan baki sahaja. Paparkan baki sahaja. Kalau floor division untuk keluarkan nombor sahaja. Berapa hasil bahagi tanpa nilai baki. Jadi kita cuba pada segmen kod ni. Okey, yang atas ni tak ada masalah. A, B. Okey, tambah ni sama, tak ada masalah. Okey. Darab darab. Ini tambah. Okey, print A campur B sama dengan tambah. Ini ada termis satu ni. Mesti ada tambah sama dengan A tambah B. Kalau ada yang lost, tertinggal ataupun tak faham, tolong maklumkan supaya awak dapat. Sebab awak tak buat mali ni sekarang ni. Awak cuma tengok cikgu buat. Unless kalau memang kamu buat, kamu nampak apa yang berlaku. Jadi kalau kamu rasa lost, apa yang cikgu buat ni, tolong maklumkan. Okey. Okey, tambah A campur B baru boleh keluar di sini. Okey, sebab kita tak declare tambah tu apa. Kalau tak, nanti bila dia run, tak keluar tambahnya apa. Sekarang ni cikgu dah declare tambah ialah A campur B. A tu apa? A tu pengguna input. B pun ada input. Okey.
Okey, print A campur B tambah. Okey. Darab, okey, darab dah ada, baru dia dah declare, baru dia keluarkan kat sini. Bahagi, okey. Bahagi ni, ini yang kita kena buat floor division sebab kita nak keluarkan berapa hasil bahagi sahaja tanpa baki. Jadi, bahagi dekat sini ialah, kita buat sahaja dekat sini, A, floor division, B. Okey, jadi nanti dapat hasil. Okey, nanti kita test tengok betul tak? Betul ke tak? Dapat ke tak? Okey. Macam yang divide ni, cikgu nak masa tu kita nak keluarkan jawapan baki sahaja. Macam mana nak cari baki? Masa tu cikgu buat formula ini. Formula ni complicated lah nak buat kan. Masa tu cikgu nak terangkan pun susah, betul tak? Okey, jadi sekarang ni dah mudah macam mana nak keluarkan baki, kita guna modulus. Okey, jadi divide ni kiranya baki atau kita tukar baki je lah. Kita ambil baki ni, divide ni tak payah. Divide ni tak perlu. Okey, baki sama dengan A modulus. A modulus. Modulus ialah lambang macam percentage tu. Okey, modulus B. Sama dengan divide ni apa? Print A sama dengan divide. Oh, yang ini ini bahagi Okey, yang atas ni tadi patutnya betul lah. Bahagi tu dia perpuluhan kan. Round. Okey, tak apa. Kat sini kita buat lagi satu. Bahagi sama dengan, kita ambil yang ini. Ctrl C. Ctrl V. Okey, yang ini kita jangan pakai bahagi. Yang ini kita ambil divide. Sebab apa? Tadi patutnya dekat sini dia keluarkan yang perpuluhan round tu kan. Round A bahagi B. Berapa titik perpuluhan? 2. Yang cikgu tak ingatlah berapa titik perpuluhan. 2. Okey, kat sini ialah divide. Okey, bahagi. Yang ini yang tak ada baki. Yang nombor bulat sahaja, tak ada perpuluhan. Yang ini ambil baki sahaja. So, betul dah bahagi baki. Kalau ada salah, beritahu takut cikgu tak perasan. Okey, kuasa ataupun eksponen yang exponential. So, yang hari ni kita nak tengok yang ini. Okey, ada exponential. Yang ini ada modulus dan yang ini ada floor division. Okey, so yang declare semua sama. Ada masalah, tak payah tukar. Okey, so dah habis, kita run. Tengok ada tak? Azman. A ialah 6. B ialah 5. Tengok hasilnya. Okey, nampak ni ada error. Apa error ni? Oh, terbalik. Round AB ni. Nampak ini ialah ralat. Okey, dekat tepi. Biasanya dekat assistant ni dia akan tulis apa ralat dekat line 10. No overload variant of round matches argument type. Maksudnya dia tak jumpa round tu apa. Okey. So dekat sini kita kena betulkan. Patutnya terbalik ni. A bahagi B 2. Okey, kita try run semula. Invalid syntax. Tutup dulu kurungan ke? Allah, salah lagi. Tengok dia ada salah. Tu pun dia tak boleh dia akan jadi ralat. Syntax. Apa nama dia? Azman. Okey, kita try. Okey, A ialah 6. B ialah 5. Okey. So, tengok. 6 bahagi 5 yang pertama dia keluar perpuluhan. 6 bahagi 5 yang kedua dia keluar 1 baki 1. Maksudnya dia keluar hasil sahaja. Ini yang kita guna floor division. Yang ini kita guna syntax pula. Apa nama dia? Modulus. Dia keluar baki. Okey, kita boleh try nombor lain. Sekejap ini dia pause ke? Tak. Okey.
Okey, kita tengok, kita cuba try nilai lain. Apakah nama anda? Okey, katalah A ialah yang mudah-mudah 2 kuasa 3 A ialah 2, B ialah 3. 2 kuasa 3, 8. Okey, so 2 campur 3, 5. 2 darab 3, 6. 2 bahagi 3. Okey, kalau dia guna yang bahagi biasa ialah 0.67. 2 bahagi 3 kalau dia guna yang modulus dan floor division. 2 bagi 3 tak boleh, dapat kosong. Bahaginya ialah 2, betul? Sekejap eh. Dah. Ada yang cikgu tak perasan, tolong maklumkan ya. Oh, okey, sorry. Sorry Izzah, cikgu tak perasan okey. So 2 kuasa 3 ialah 8, betul dah. Okey, sebab Izzah baru masuk, cikgu ulang balik. Kita tadi, cikgu betulkan daripada segmen kod ni, kita gunakan operator tambahan, modulus, yang eksponen memang dah guna. Modulus yang lambang peratus ni dengan floor division, slash ni, bahagi-bahagi ni. Okey, modulus untuk keluarkan baki sahaja, paparkan baki sahaja. Floor division untuk paparkan nilai hasil bahagi sahaja tanpa perpuluhan, tanpa baki. Okey, jadi pada segmen kod yang kita dah buat sebelum ni, cikgu betulkan dekat sini. Dekat sini. Okey, ini bukan. Dekat sini. Ini cikgu guna floor division. Bahagi sama dengan A, floor division B. Sebab cikgu nak keluarkan hasil bahagi sahaja tanpa baki. Yang ini, baki sama dengan A modulus B. Supaya cikgu dapat baki dia berapa. Tak payah nak pakai formula kira. Okey. Ya. Biar. Okey. Okey, lepas tu exponential ni semua tahu. Exponential apa-apa saja lambang star maksudnya kuasa. So A kuasa B apa-apa saja awak masukkan nilai A, masukkan nilai B, dia dapat kuasa kat situ. Print A kuasa B. Okey, kita try lagi satu. One more time. Katalah nama anda ialah siapa? Marsha. Contoh. Okey, hello Marsha. Sila masukkan 2 integer. Katalah integer A ialah 4. Integer B ialah 2. 2 senang sangat. Bolehlah 2. So, 4 campur 2, 6. 4 darab 2, 8. 4 bahagi 2 ialah 2. Sebab dia letak kat situ, round kat situ. So, keluar 2.0. 4 bahagi 2 ialah kat sini yang kita guna floor division. 2 baki exponential pula. Modulus. Dia boleh bahagi kan? Tak ada baki. 4 kuasa 2 ialah 16. Okey, setakat ni faham tak? Yang ni. Apa? Siapa yang tak faham? Ada tak yang tak faham? Yang Tony. Yang ni operation tambahan ni. Respon sikit. Faham cikgu. Faham Arif faham? Yang lain boleh? Asfa? Asfa faham tak? Asfa, lagi siapa? Alif? Cikgu nak tengok siapa lagi ada. Faham cikgu. Okey. Bila kamu buat, lebih mudah untuk kamu ingat sebab benda-benda ni coding memang kena buat latihan banyak. Faris okey? Boleh faham? Kalau dah cikgu. okey, kalau ada tanya, sila tanya jangan segan-segan. Okey, sila tanya. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula latihan yang minggu lepas. Kita nak kenal pasti ada ralat ke tak ada ralat pada soalan muka surat 100 berapa yang kena ralat. Cikgu ulang balik. Ralat ada 3 jenis. Ralat sinteks lagi. Ralat apa? Ralat masa. Larian masa. Ralat masa lagi. Ralat logik. Ralat logik. Okey, ralat sinteks pada coding. Ralat logik pada biasanya pada kita punya algoritma. Okey, tapi ada juga beberapa masalah beberapa kes lain untuk ralat logik. Ada pada muka surat 109, kamu boleh check ralat logik bila
Bila masanya ada ralat logik. Ni cikgu tunjuk jugalah. Sekejap. Okey, kat sini je. Okey, kita ulang balik lah. Cikgu ulang balik guna ini je. Cikgu tak guna slide. Okey, ralat sinteks. Ni contoh cikgu dah surat salin hari tu. Okey, penggunaan sinteks. Salah eja, salah huruf. Kalau declare huruf kecil, kena gunakan. Panggil dia dengan huruf kecil. Jangan tukar-tukar. Tak boleh. Okey, gunakan cara tulis, cara declare pun kena ingat balik. Macam mana cara declaration yang tak boleh. Tak boleh dengan nombor di hadapan. Tak boleh dengan simbol di hadapan ke. Kena apa? Kena tahulah cara declare, cara nak tulis pemalak ataupun boleh ubah yang betul. Okey, itu ialah ralat sinteks. Bila ralat sinteks tadi macam tadi. Bila cikgu tulis round tu salah. Kan? Bila cikgu tulis dekat sini tadi, A bahagi B, koma 2 ni cikgu tulis salah. Cikgu terlebih kat kurungan pun dia jadi ralat sinteks. Okey. Penggunaan indent yang salah. Indent tu maksudnya macam tab dia tu lah. Okey, itu ralat sinteks. Yang kedua ialah ralat masa larian. Okey, apa-apa nombor tak boleh dibahagi dengan sifar. Nanti dia tak pandai nak kira. Komputer tak pandai nak kira. Itu jadi ralat masa larian. Dia tak tahu nak proses coding tu nanti. Okey. Melaksanakan operasi untuk dua pemboleh ubah yang berlainan jenis data. Contoh karakter bahagi dengan integer. Tiba-tiba A tadi kamu dah register pula. Kamu dah declare dia sebagai, katalah A tu ialah nama. Pakai karakter. Tiba-tiba B tu ialah integer. Kamu buat proses C sama dengan A bahagi B. Memang dia tak pandai nak kira. So itu jadi ralat masa larian. Okey. Itu bukan ralat sinteks, itu ralat masa larian. Okey. Gunakan operasi bagi dua pemboleh ubah yang berlainan jenis data. Okey, yang C menggunakan pemboleh ubah fungsi modul atau objek yang belum ditakdirkan. Tak declare kamu nak guna, nak panggil. Okey, jadi itu jadi ralat masa larian, dia tak jumpa. Macam tadi round tu. Round tu dia tak jumpa. Diingatkan round tu ialah cikgu declare, dia tak jumpa. Okey, mengakses nilai pustaka atau objek atribut yang tidak wujud. Apa-apa benda yang tak wujud dalam sesebuah program tu, dalam sesebuah bahasa pertucaraan tu, operasi yang tak wujud kita gunakan, dia tak boleh. Dia jadi ralat masa larian. Dia macam pening, macam tak jumpa apa benda yang kita nak tu. Okey, mengakses fail yang tidak wujud pun sama. Okey, itu ialah ralat masa larian. Yang ketiga ialah ralat logik. Okey, ralat logik ni ialah ralat yang dalam dia tak boleh kenal pasti melalui komputer. Okey, tak boleh kenal pasti melalui coding. Okey, kita kena buat, tengok dekat dia punya dia nanti kita run smooth je tapi sebenarnya jawapan kita salah. Senang cerita macam tu lah. Okey, pemanggilan pemboleh ubah yang salah. Contoh tadi patutnya A bahagi B, kamu buat B bahagi A. Dapat jawapan tak kalau tadi A sama dengan 4, B sama dengan 2. Kalau kita buat hasil tambah A campur 2, dapat jawapan yang sama tak? Respon. Kalau contoh ni, okey. Katalah cikgu buat dekat sini, bahagi ni sama dengan B floor division A. Okey. Kalau cikgu run, okey, apakah nama anda? Amy. Okey, hello Amy, masukkan A ialah 4, B ialah 2. Okey. Output keluar, tak ada masalah, tak ada syntax error, tak ada runtime error. Okey, tapi awak tengok dekat sini, 4 campur 2, 6, betul ke tak? Tak ada yang respon? Betul. Betul. 4 darab 2, 8, betul? Betul. Okey, 4 bahagi 2, 2.0, betul. Oh, cikgu masukkan input yang betul. Sorry, cikgu salah salah try. Okey, ini betul. Kita cuba yang kedua yang salah. Sorry, cikgu tu. Katalah A2, B4. Okey. 2 campur 4, 6, betul? Betul. 2 bahagi 4, 8, betul? Betul. 2 bahagi 4, 0.5, betul? Betul. Betul. Okay. 2 bahagi 4 sama dengan 2 bahagi 2, betul? Salah. Salah kan? Okey, dekat sini
kalau kita tak tengok betul-betul output, kita tak perasan yang kita ada ralat dekat sini. Okey, patutnya 2 bahagi 4 ialah 0 bahagi 2, betul? Betul. Okey, sebab kat sini tadi cikgu tukar. Dekat line ke-12 ni, bahagi sama dengan B, floor division A. Kan cikgu tukar. So dekat sini ada ralat. Jadi apa yang kena buat bila ralat logik macam ni, kita kena pergi line by line untuk tengok. Ataupun kita tengoklah dekat sini. Output ni kita tengok line by line. Apa yang salah, apa yang tak sama macam apa yang kita nak. Okey, ni cikgu tukar balik lah. Nanti kan bagi kat awak kan salah pula kan. Okey, nanti cikgu bagi yang betul ni supaya kamu dapat salin dalam buku ataupun rujuk lah kalau yang dah buat tu. Okey. Jadi itu ialah ralat logik. Okey, kita tengok sikit. Pemanggil pemula ubah yang salah, penggunaan nombor bulat atau nombor perpuluhan yang tidak betul atau bukan di tempat yang sepatutnya. Penggunaan operator pengendali yang salah. Okey, semuanya dekat sini dia senaraikan maksudnya disebabkan oleh programmer yang salah buat proses tu. Okey, bukan salah. Komputer boleh run macam biasa, tak ada masalah. Okey, penggunaan ruang jarak yang salah. Okey, kesilapan dalam ungkapan boolean. Contoh patutnya kamu letak and macam tu. Patutnya satu syarat betul dah okey, kamu letak kena dua-dua syarat betul. So itu antara masalah programmer lah, dia sendiri yang salah nak tafsir apa yang sepatutnya dia kena buat. Okey, jadi kita tengok contoh yang cikgu suruh awak buat muka surat 111 ni. 112. Okey, ini. Okey, cikgu suruh awak buat coding ni pada Tony supaya awak boleh lengkapkan jadual ni. Okey, kena pasti ada tak jenis ralat, apa jenis ralat? Okey, kat sini ada 4 ralat. Okey, paparan mesej ralat ni ada tak paparan ralat pada Tony tu? Adakah ralat tersebut mempengaruhi output? Okey. Dekat sini sebenarnya dia dah tuliskan pun. Dekat sini dia cubakan pun. Okey, dekat muka surat 113 tu dia dah bagi dah apa paparan pada dia tak pakai Tony, dia pakai Python. Okey, kalau cikgu pakai Tony, okey, ni okey, cikgu tulis ikut sama macam apa yang dia tulis. Pensel sama dengan 1. Kita cek balik, pen sama dengan 2, gunting sama dengan 3. Ini dia cuma memberi nilai pada sebuah pembuat dia ubah Okey, pemalar lah senang cerita. Ini ialah pemalar. Ingat lagi pemalar. Okey, pemadam sama dengan 1.5, pembaris sama dengan 1.2. Lepas tu dia suruh pengguna inputkan bilangan pensel sama dengan integer. Bilangan pensel ni nilai dia integer, data kena ada, jenis dia apa. Inputkan, masukkan bilangan pensel yang diperlukan. Okey, lepas tu kena sama macam apa yang dalam buku tu tulis supaya kita tak salah catatkan ralat. Okey, bilangan pen, integer, input. Okey, tak ada masalah. Okey. Bilangan gunting, bilangan pemadam. Okey, dekat bilangan pembaris ni dia letak 1 tanda kurungan sahaja. Cikgu tu salah. Okey, jumlah pensel sama dengan pensel star bilangan pensel. Jum pen stabil pen. Okey, jum gunting stabil gunting. Jum pemadam stabil pemadam. Jum pembaris star BI pembaris. Okey, jangan lupa ada underscore dekat situ. Okey, jum cost. Cikgu tak tulis yang star tu, yang apa hashtag tu. Hashtag tu maksudnya dia just read je. Dia takkan appear, dia takkan jadi output. Dia hanya nak bagi notes pada programmer Jadi boleh buat macam tu, nanti dia akan read, dia tak akan ada error. Okey, boleh buat pakai hashtag tu Okey, jum cost sama dengan jum pensel campur jum pen, campur jum underscore gunting, campur jum underscore pemadam, campur jum underscore pembaris. Last kali print untuk cetak, buka kurungan. Okey, ini ialah tanda pembuka kata. Okey, tengok kat sini ada slash n, tapi slash dia bukan slash bahagi. Okey, macam ni, slash macam ni. Awak kalau dekat komputer tak jumpa, awak kena cari dekat bawah backspace biasanya. Bawah backspace ada lambang ni. Dia bukan yang macam ni.
Ini bahagi. Ataupun tadi floor division kalau 2. Okay. So, jangan salah. Okay, apa kegunaan dia? Alamak, sorry. Apa kegunaan dia? /n ni untuk new line. Maksudnya baris yang baru dalam output ni nanti. Dia akan appear pada baris yang baru untuk new line. Kalau nak letak 2, letak je lah 2. Tak ada masalah. Dia akan pergi new line. So, 2 kali langkah. 2 langkau. Dia langkau 2. Macam tu je lah. Okay, tapi sebab dalam atur cara ni dia buat 1, so 1 je. Ada cara lain lagi untuk langkau. Untuk langkah, kita akan belajarlah nanti. Okay, kamu boleh explore sendiri. Okay, so jumlah kos untuk alat tulis ialah RM. Tutup. Okay, tutup pembuka. Campur jum kos. Okay, kita try run. What happen? Alamak, cikgu lupa nak save. Ini latihan 3.2. Amali 3.2. MS 112. Okay, save. Okay. Oh, dia punya tajuk patutnya ralat segmen kod ni. Okay, tak apalah, cikgu tersalah tulis. Okay, tengok apa yang terjadi. Okay, pada segmen kod ni. Nampak ni. Dia ada syntax error. Okay, tengok dekat assistant ni. Invalid syntax line 11. So, senang saja kita tengok dekat line 11. Apa masalah line 11 ni? Okay, jadi boleh tulis pada kotak tu. Okay, ralat apa yang tak ada ni? Line 10 ke line 11? Siapa nampak? Kat line 10 ni sebenarnya. Ada satu yang tak lengkap. Apa dia? Kurungan. Kurungan. Okay, kalau tak ada kurungan ni, ralat apa? Ada 3 jenis ralat. Ralat yang mana? Syntax. Syntax. Okay, jadi tulis kat dalam kotak. Sekejap, ada seorang baru masuk. Siapa ni? Rizwan, okay. Okay, jadi tulis dalam kotak muka surat 113 tu ralat syntax. Paparan mesej ada mempengaruhi output. Yalah kan, mempengaruhi output lah kan. Dia tak keluar output. Okay. Ya jawapannya. Okay, seterusnya. Okay, kita dah betulkan ni. Kita run lagi. Ada lagi tak ralat? Okay. Tengok dia tak mempengaruhi output Kita dah betulkan tadi kan? Okay. Masukkan bilangan pensel yang diperlukan. So, katalah kita masukkan 1. Ada tak yang ni? Ni ke ni lah? Abah nak. 1. Katalah 1. Okey, bila cikgu dah masukkan sampai line masukkan bilangan pembaris, sampai line 10 ni dia dah sukses. Okey? Lepas tu dia tak boleh nak proses next. Tengok dia ada error line 15. Kita tengok apa error line 15. Apa error line 15 ni? Ya. Gosok gigi dulu. Okey, apa error line 15? Tak ada L. Tak ada L pada pemboleh. Pada apa nama dia? Pemboleh ubah ni kan. Patutnya tadi dia declare bil pembaris dekat sini. Line 10. Itu ralat apa? Tengok balik. Okey, ralat apa kalau dia salah panggil apa? Apa yang declare? Ada tadi. Abang minta abang tu. Ni perkataan sinteks dieja dengan tidak betul. Okey? Kan? Betul tak? Sinteks kan? Ya. Sinteks ke logik? Kalau logik, kita tengok logik.
Pemanggilan pemboleh ubah yang salah, nombor kumpulan tak betul, operator pengendali salah, tak ada. Okey, yang atas ni pemanggilan pemboleh ubah yang salah, maksudnya dia salah panggil macam yang tadi kita buat A bahagi B tu. Itu logik. Okey. Jadi yang ini ralat sinteks. So yang nombor 3 tu boleh tulis ralat sinteks. Paparan mesej ada, mempengaruhi output, ya, tak keluar output kan. Okey. Sebab BI pembaris is not defined. Tak di-declare, dia kata. Tak jumpa. Okey, apa jadi kalau kita declare tapi kita tak guna? Boleh tak? Contoh kat sini ada bilangan pensel, dekat bawah cikgu tak ada panggil balik. Tak ada guna pun bilangan pensel tu. Boleh ke tak boleh? Siapa boleh jawab? Faham tak cikgu? Contoh cikgu katalah cikgu letak satu kat sini. Okey, kat sini. Katalah cikgu tambah line 15 ni. Jum semua sama dengan jum pembaris. Okey, dia dah betul dia punya dia punya declare, dia punya tu semua dah betul. Cuma apa jadi? Cikgu tak guna pun jum semua ni kat bawah. Boleh ke tak boleh? Cuba. Tak ada yang berani jawab. Cikgu ni. Sekejap. Ada suara tadi. Okey. Boleh tak? Alif. Mana Alif? Boleh tak Alif? Cikgu declare kat sini. Jum semua ni. Tapi cikgu tak panggil pun kat bawah. Tak guna pun. Hai, Alif diam je. Siapa lagi? Najah? Boleh tak Najah? Izzah? Nilam? Nilam ada ke? Suka hati cikgu sebut. Nilam ada. Boleh tak cikgu declare jum semua tapi dekat bawah ni cikgu tak panggil pun jum semua. Tak ada, tak guna pun. Saja-saja, suka-suka. Boleh tak? Jawablah. Arif tak dengar? Oh, kejap Cikgu takut naik ke atas suaranya. Kejap Ni tak ada kat sini. Boleh tak Arif tadi cikgu cakap apa cikgu tak dengar? Cuba seorang cakap sebab cikgu takut ada masalah teknikal lah. Ke memang kamu tak bercakap? Cuba seorang bercakap apa-apa je tak kisah sebab cikgu nak test takut speaker cikgu pergi ke bluetooth orang lain. Boleh kot. Okey, dengar suara. Ya kan tengah. Okey, boleh jawapan Arif tu boleh tu untuk program ni untuk coding ni Okey, tak ada masalah kalau kita nak declare tapi tak panggil. Tak ada masalah. Dia just run sahaja. Dia cuma menyebabkan buang masa lah. Buang masa untuk komputer tu buat proses tu padahal kita tak guna. Tapi tak ada efek sangat pun pada atur cara tu sebab dia still buat laju juga. Tak ada masalah. Cuma buat apa nak bagi benda yang tak guna kan? Macam tu lah. Buat awak sendiri pening nanti. Okey, itu je. Okey, sekarang kita try run balik. Okey, masukkan bilangan pensel 1, 1, 1, 1, 1. Okey, masih ada lagi error line ke 18. Okey, error line ke 18. Okey. 18 ke 16? Okey, line ke 18. Apa yang tak okey ni? Line ke 18 ni. Okey, dekat cetak ni, apa yang salah? Print, buka kurungan ada, tutup kurungan ada, tak ada masalah. Okey, /n ni tak ada masalah sebab ini ialah untuk new line. Okey, pembuka kata ada, penutup kata ada, jumlah kos untuk alat tulis ini akan terpapar dalam awak punya output nanti. Okey, nampak ni patutnya apa?
Bukan tambah tapi apa? Kalau nak cetak, kalau nak output, simbol apa kat sini? Bukan tambah ni. Tambah ni operator matematik. Patutnya apa? Ingat tak untuk output? Tengok dekat sini. Sama dengan ke? Dengan salah. Tengok dekat sini. Okey. Print A. Yang susah pula. Kita bagian senang. Okey, yang ni. Bagian tambah ni. Print. Okey, dia akan panggil A. A ialah pemboleh ubah. Buka dan tutup pembuka kata. Dia letak simbol apa ni? Koma. Koma. Okey, kena letak simbol koma di sini. Tak padam pula, sorry. Koma di sini. Okey, menandakan lepas dia habis paparkan ini, dia akan panggil pemboleh ubah ini. Okey, itu yang dia salah. So, kita run balik. Masukkan lagi, kita try. Okey, keluarlah jawapan dia. Jumlah kos untuk alat tulis ialah RM8.70. Awak kira ni. 1 campur 2, 3. 3 campur 3, 6. 6 campur 1, 7. 7 tambah 1, 8. 8.7. So, betul lah. Jumlah kos untuk alat tulis ialah RM8.70. Dapat tak output yang seperti yang dia nak? Oh, tadi ralat yang keempat tu. Ralat apa? Yang ni tadi ni, tanda koma ni. Ralat sinteks sebab dia salah guna simbol. Bukan ralat masa larian ralat sinteks juga. Dia tulis tadi ralat sinteks kan, kita ubah balik sekejap Kita ubah balik. Run. Sekejap Satu. Okey. Tak error kan? Kita balik takut cikgu salah. Betul ke ralat sinteks ke ralat masa larian? Tengok ralat masa larian sekejap. Cikgu kadang pening juga. Bahagian sifar. Melaksanakan operasi dua pemboleh ubah bilangan jenis data. Menggunakan boleh ubah fungsi modul ini ditaklifkan, menghasilkan yang tidak wujud, menyesuaikan tak ada. Ralat sinteks jawapan dia. Ralat sinteks, dia tak tulis. Biasa dia tulis sinteks sorry. Ralat sinteks. Okey, ada kesan tak pada output? Ya, ada kesan. Output tak keluar. Paparan mesej ralat ada. Okey. So, dah faham tak yang amali muka surat 113 ni? Faham. Okey. Dah nak pukul 10 cikgu rasa tak sempat kita nak masuk tajuk baru. Kita masuk tajuk baru. Minggu depan kita belajar yang tajuk seterusnya. Okey. Tak banyak pun lagi. Okey. Jadi bagi untuk hari ni kamu boleh cuba ya aktiviti 3.5. Tapi 3.5 ni cikgu tak faham sebenarnya. Sekejap cikgu tunjuk. Cikgu tak faham apa yang dia nak. Ke ada siapa-siapa yang faham? Cikgu dah baca hari tu tapi cikgu tak bagi kamu latihan ni sebab cikgu tak faham. Sekejap cikgu besarkan sikit. Okey. Ni kan yang 3.5 ni. Tuliskan jenis ralat yang terpapar dalam segmen kod di bawah. Cikgu pun tak faham. 3D sama dengan 2 ni. Kalau ikut cikgu. Apa kalau ikut kamu kalau tulis dekat Tony ni. Sekejap mana. 3D 2. 3D sama dengan 2. Oh, maksudnya apa ralat yang terjadi? Nampak ni? Syntax error, invalid syntax. Sebab apa syntax error kat sini? Siapa boleh jawab? Kenapa syntax error? Jawab.
Kan jawab. Kenapa syntax error 3D sama dengan 2 ni? Apa yang dia tak buat? Ada siapa-siapa boleh cuba? Kenapa ada ralat syntax di sini? Apa yang berlaku? Asfa? Ada tak Asfa? Rizwan ke? Jadi kita bincang teruslah, tak payah tu. Nanti kamu boleh tulis kat buku terus. Okey, tak ada yang jawab. Yang cikgu je lah jawab ya. Okey, 3D ni tak pernah kita declare pun. Okey, jadi kalau kita nak jadikan dia betul, sepatutnya kita kena declare lah dia. Okey, tak boleh declare nombor depan rasanya kalau tak silap cikgu. Boleh tak declare nombor kat depan? Cikgu dah lupa. Declaration. Apa syarat-syarat? Urusan. Cikgu pun. Okey, boleh tak kalau kita nak declare nombor depan? Tak boleh kan? Okey, so kita kena, contohnya kita nak tukar dia D3. Okey, sama dengan 2, barulah boleh. Okey. Sebab ini kira pemalar lah kat sini. Okey. Okey, baru boleh. Nampak tak? Kalau kita pakai 3D tak boleh. Satu, sebab tak boleh nak guna, nak isytiharkan sesuatu pemalar ataupun boleh ubah, letak nombor di hadapan. Okey, tu syarat kena ingat lagi kalau D3 boleh. Lagi satu, kalau kita nak declarekan dia sebagai pemboleh ubah macam ini. Okey, kita kena ada jenis data. Okey, ni ada jenis data dia. Okey. Okey, ingat Okey, tu. So, nombor 1. Nombor 1 tadi. Mana tadi? Nombor 1 ni. Tuliskan jenis ralat yang terpapar tadi. Jawapan dia ialah ralat syntax. Okey, kalau kamu guna komputer, buat sendiri biasanya untuk kerja khusus ini, kamu kena print screen apa ralat yang terpapar dekat situ. Okey, kalau dekat awak punya laptop ada keyboard ataupun komputer ada keyboard, kamu cari button print screen, PRTSC, untuk kamu snapkan, screenshotkan ralat yang berlaku. Nanti kamu kena masukkan dalam kamu punya kerja khusus. Biasanya macam tu. Okey. Okey, yang kedua, lihat paparan output Python di bawah yang menunjukkan mesej ralat. Apabila satu segmen kod Python dilaksanakan, kenal pasti ralat dan baiki ralat tersebut. Tulis semula segmen kod yang dibaiki. Okey, ni nak bincang sekarang ke nak cuba buat dulu? Cikgu bagi option ni. Nak buat sekarang? Kita cuba buat sekarang lah. Ada masa lagi. 10 minit lebih kurang Okey, kita create new ke? Tak payah. Sambung sini je. Okey, seadil. No. Lah. Okey, kita tengok apa dia punya. Mana pula soalan serat. Lagi tadi. Sikit lagi. Okey, dia suruh masukkan sila, masukkan nombor integer. Sila. Dia suruh apa ni? Lihat paparan. Kenal pasti ralat. Okey, apa nama ralat ni? Ni macam runtime error ni. Sila masukkan nombor integer. Masukkan nombor integer. Sekejap. Tengok kat sini. Okey, sila masukkan nombor integer. So, dia buat output sahaja ni. print, print. Okey, masukkan nombor integer. So, dia letak int, imput. Okey, sila masukkan nombor perpuluhan. Ni print macam biasa. Masukkan nombor perpuluhan 3.6. Okey, rasa-rasanya apa masalah dia ni? Okey. File C users del desktop Python saya soalan ralat PY line 4. Okey, NOMB dia gunakan satu pemboleh ubah. NOMB 2 sama dengan INT. Okey, kita buat kat sini.
NOMB2 sama dengan INT. Input. Okey, masukkan nombor perpuluhan. Okey, senang je ni, tak payah buat full run pun boleh jawab sebenarnya. Okey. Apa masalah dekat sini? Kenapa apabila dia buat pemboleh ubah ni, okey dah betul dah dia punya huruf kat depan, nombor kat belakang, INT input, masukkan nombor perpuluhan, kurungan cukup, ada 2 dan tutup 2. Sini ada tutup. Okey, sini ada tutup, cikgu yang tak buat. Okey. Dah betul dah, apa yang salah kat sini? Nampak tak dia kata nombor perpuluhan, tapi dia letak dekat sini jenis data dia integer. Integer. Yes. Sebab tu tadi kan kita ada ralat apa tadi? Apa dia? Tak macam tu lah. Ralat apa yang dia kata bahagi jenis data berbeza? Ralat masa larian, ingat tak? Ni tadi. Ralat logik. Logik dulu ke? Masa larian. Ni ralat masa larian. Ni. Okey. Menggunakan operasi untuk dua pemboleh ubah yang berlainan jenis data. Okey, ralat masa larian dia salah letak. Ralat masa larian ke ralat sintek? Sintek yang tadi dia kata. Cikgu ni pun salah-salah. Sekejap perkataan sintek tak ada. Okey, jawapan dia ralat masa larian sebab dia menggunakan jenis data yang salah. Okey, patutnya dia gunakan apa jenis data dia? Patutnya jenis data apa kat sini? Kalau Python nombor perpuluhan, jenis data dia apa? Double ke float? Float. Float double tak ada dalam Python Double untuk nombor perpuluhan juga, tapi double untuk kegunaan bahasa pengaturcaraan C++. Okey, dia tak ada dalam Python. Okey, tapi kalau dalam soalan tanya yang manakah, katalah yang manakah digunakan untuk isytihar nombor perpuluhan, double boleh juga, tapi double cikgu tulis kat sini DOUBLE siapa yang tak pernah dengar, tapi double hanya untuk bahasa pengaturcaraan C++. Kalau Python kita guna float, FLOAT. Okey. Jadi itulah dia jawapannya untuk soalan muka surat 114. Saya apa tadi? Lupa dah cikgu. Okey. Jadi boleh tuliskanlah jawapan itu dalam buku masing-masing. Kita dah bincang. Okey, bagi pengukuhan, kamu boleh cuba ikut buku teks mana-mana coding yang ada untuk kamu lancarkan, mahirkan penggunaan coding. Okey, cikgu galakkan sangat kamu ikut je dia punya coding tu, cuba buat. Nanti kamu akan kenal pasti banyak ralat yang buatkan kamu sendiri explore, boleh belajar apa kesilapan berlaku. Okey, ada nak tanya soalan tak? Kita stop presenting dulu. Ada tak nak tanya soalan? Tanya soalan tak ada jawab. Okey, kalau tak ada apa-apa nak tanya. Tak ada kot cikgu. Okey. Arif jangan lupa cikgu dah message tu, ikuti Google Meet petang nanti Okey, kalau tak ada apa-apa masalah, kita tamatkan kelas hari ini. Okey, jangan lupa isi kehadiran pada link yang cikgu beri. Okey.